Assalamualaikum semua. Apa khabar murid-murid cikgu? Berjumpa lagi kita dalam kelas sejarah Cikgu Aini. Hari ini kita akan menyambung belajar tentang unit 1 mengenali sejarah. Kita akan fokus tajuk sumber sejarah dan kaedah penyelidikan sejarah. Jom kita mulakan. Baiklah murid-murid, mari kita kenali sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer juga dikenali sebagai sumber pertama. Sumber primer berada dalam bentuk asal dan belum diolah, iaitu sumber yang asli. Contoh sumber primer ialah fosil, artifak dan manuskrip. Bagi memudahkan kamu untuk mengingat, guna kaedah akronim ini. Father and Mother, FAM. F untuk fosil, A untuk artifak dan M untuk manuskrip. Sumber kedua ialah sumber sekunder atau dikenali sebagai sumber kedua. Sumber ini ialah hasil-hasil penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Contohnya, buku, akhbar dan majalah. Untuk lebih kamu memudahkan untuk ingat, guna akronim DAM. DAM. D untuk buku, A untuk akhbar dan M untuk majalah. Mari kita tengok contoh-contoh sumber sejarah dengan lebih mendalam lagi. Pertama, sumber primer. Apa akronim tadi? Father and Mother. FAM. F untuk fosil. Okey. Fosil ialah tinggalan haiwan atau tumbuhan yang terawet. Okey, kamu boleh tengok kat sini gambar ni. Ni adalah tumbuhan dan ini ialah haiwan. A untuk artifak. Artifak ialah hasil ciptaan manusia seperti tembikar, duit dan senjata. Okey, M. M ialah manuskrip. Manuskrip ialah tulisan tangan manusia. Dan contoh yang paling dekat dengan kita ialah batu bersurat. Okey, seterusnya kita tengok sumber sekunder. Okey, kaedah akronim tadi DAM. DAM. B untuk buku. Buku-buku yang menceritakan tentang sejarah boleh dijadikan sebagai sumber sekunder. Akhbar. Akhbar ataupun surat khabar. Surat khabar juga boleh dijadikan sebagai sumber kedua. M. Majalah. Majalah yang berceritakan tentang sejarah juga boleh dijadikan sebagai sumber sejarah. Sumber sejarah penting sebagai bukti bagi memahami sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Baiklah, sekarang kita hendak melihat kaedah penyelidikan sejarah. Kaedah penyelidikan sejarah merujuk kepada cara-cara dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pengkaji sejarah bagi mendapatkan bukti sejarah. Terdapat 3 kaedah yang digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan dan kaedah bertulis. Okey, kita tengok dulu kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan melalui proses gali cari ataupun ekskavasi. Contohnya fosil, tembikar, barangan logam dan kulit seafood. Okey, boleh tengok ini adalah gambar proses gali cari. Okey, selain itu, terdapat juga bidang arkeologi maritim atau arkeologi bawah air. Kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai atau tasik. Contohnya tapak kapal karam, struktur kubur dan artifak. Okey, ini gambar adalah contoh arkeologi maritim. Okey, seterusnya kita lihat kaedah yang kedua iaitu kaedah lisan. Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar peristiwa sejarah dari orang lain. Berikut merupakan langkah-langkah dalam kaedah lisan. Pertama, mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Kedua, menemu bual dan merakamkan perbualan. Ketiga, menyalin rakaman, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan.
Seterusnya kita lihat kaedah bertulis. Okey, kaedah bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat ini diperoleh daripada dinding, gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Okey, ni gambar ni adalah contoh di lukisan pada dinding gua Tambun Perak. Okey, berikut merupakan langkah-langkah kaedah bertulis. Pertama, mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Kedua, mengumpulkan sumber sejarah. Ketiga, mentafsir maklumat dalam sumber. Dan keempat, membuat penulisan. Pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Kaedah yang terdapat dalam pendidikan sejarah memberikan ruang untuk pengkaji menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Jom kita uji kefahaman dan ingatan kamu tentang apa yang telah kita pelajari tadi. Boleh semua? Sedia? Berapakah sumber sejarah? Ya, ada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Apakah contoh-contoh sumber primer? Ingat akronim tadi? Father and Mother, FAM. F untuk fosil, A untuk artefak dan M untuk manuskrip. Dan apakah contoh-contoh sumber sekunder? Ingat akronim BAMAN, BAM. B untuk buku, A untuk akhbar dan M untuk majalah. Soalan saya yang kedua. Berapakah kaedah pendidikan sejarah? Ada 3. Pertama, kaedah arkeologi. Kedua, kaedah lisan. Dan ketiga, kaedah bertulis. Cikgu harap kamu boleh faham dan ingat pelajaran kita pada hari ini. Boleh juga diulang-ulang video ini nanti ya. Sekian sahaja PDPR kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum semua.